Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar? Saya berharap agar semuanya baik-baik sahaja dalam tempoh PKP ini. Elakkan diri daripada berada di kawasan terbuka untuk mengelakkan jangkitan virus COVID-19. Saya doakan agar semuanya selamat dari serangan virus berbahaya itu. Baik, pada hari ini kelas Bahasa Melayu bersama saya akan membincangkan satu lagi topik penting yang terdapat dalam ayat majmuk, iaitu ayat majmuk pancangan komplement. Apa yang dimaksudkan dengan ayat majmuk pancangan komplement? Ayat majmuk pancangan komplement terdiri daripada satu klausa bebas dan klausa tak bebas yang dipancangkan kepada klausa bebas menggunakan kata hubung komplement bahawa, untuk, supaya, agar. Supaya dan agar juga berfungsi sebagai kata hubung pancangan keterangan. Tetapi, ada ketikanya kedua-dua kata tersebut berfungsi sebagai kata hubung pancangan komplement. Nanti kita akan lihat contoh-contoh penggunaan agar dan supaya sebagai kata hubung pancangan komplement dalam ayat majmuk pancangan komplement. Klausa tak bebas yang dipancangkan kepada klausa bebas dalam ayat majmuk pancangan komplement menjadi pelengkap kepada klausa bebas itu, iaitu melengkapkan maksud ayat itu. Tanpa pemancangan ayat atau klausa komplement pada klausa bebas, ayat itu tidak lengkap maknanya, kerana klausa komplement tidak boleh berdiri sendiri. Contoh 1. Ayah menyatakan bahawa bersenam itu penting. Ayat ini terbina daripada dua klausa, iaitu klausa bebas, ayah menyatakan sesuatu, dan klausa tak bebas, bersenam itu penting. Klausa bersenam itu penting dipancangkan kepada klausa bebas dengan menggunakan kata hubung komplement bahawa. Tanpa pemancangan klausa tak bebas, klausa induk tidak lengkap maknanya. Klausa tak bebas bahawa bersenam itu penting menggantikan tempat sesuatu dalam klausa induk. Contoh 2. Untuk Azim menerima kegagalan itu amat sukar. Ayat ini terbina daripada dua klausa, iaitu klausa bebas, perkara itu amat sukar, klausa tak bebas, Azim menerima kegagalan itu. Klausa tak bebas, Azim
menerima kegagalan itu dipancangkan kepada klausa bebas, perkara itu amat sukar, dengan menggunakan kata hubung komplement untuk. Klausa tak bebas, untuk Azim menerima kegagalan itu, menggantikan perkara dalam klausa bebas, perkara itu amat sukar. Oleh itu, klausa itu menjadi pelengkap bagi klausa bebas, perkara itu amat sukar. Contoh 3. Ayat majmuk komplement. Kami memohon agar bantuan dapat ditambah. Ayat ini terbina daripada dua klausa. Klausa bebas, kami memohon sesuatu. Klausa tak bebas, bantuan dapat ditambah. Untuk membentuk ayat majmuk komplement, kami memohon agar bantuan dapat ditambah. Klausa tak bebas, bantuan dapat ditambah, perlu dipancangkan kepada klausa bebas dengan menggunakan kata hubung komplement agar. Klausa tak bebas, agar bantuan dapat ditambah, menggantikan sesuatu dalam klausa bebas. Kami memohon sesuatu. Oleh itu, klausa itu menjadi pelengkap bagi klausa bebas kami memohon sesuatu. Contoh 4. Datuk Seri Dr. Nohisham Abdullah mencadangkan supaya perintah kawalan pergerakan dilanjutkan. Ayat ini terbina daripada dua klausa, iaitu Datuk Seri Dr. Nohisham Abdullah mencadangkan sesuatu merupakan klausa bebas, manakala perintah kawalan pergerakan dilanjutkan ialah klausa tak bebas. Klausa tak bebas, perintah kawalan pergerakan dilanjutkan, perlu dipancangkan kepada klausa bebas. Datuk Seri Dr. Nohisham Abdullah mencadangkan sesuatu dengan menggunakan kata hubung komplement supaya. Untuk membentuk ayat majmuk komplement, Datuk Seri Dr. Nohisham Abdullah mencadangkan supaya perintah kawalan pergerakan dilanjutkan. Klausa tak bebas, agar perintah kawalan pergerakan dilanjutkan, menggantikan sesuatu dalam klausa bebas. Datuk Seri Dr. Nohisham Abdullah mencadangkan sesuatu. Oleh itu, klausa itu menjadi pelengkap bagi klausa bebas. Datuk Seri Dr. Nohisham Abdullah mencadangkan sesuatu. Pada lazimnya, klausa yang menjadi pelengkap atau komplement dalam ayat komplement dapat menjawab soalan apa? Ayat komplement terbahagi kepada 4. Pertama, ayat komplement prasa nama. Kedua, ayat komplement prasa kerja. Ketiga, ayat komplement prasa adjektif. Dan keempat, ayat komplement berstruktur, ayat penyata campur ayat tanya. Ayat komplement prasa nama terdiri daripada dua,
yaitu ayat komplement prasanama subjek dan ayat komplement prasanama objek. Ayat komplement prasanama subjek. Contohnya, bahwa orang itu bersalah telah sahih. Ayat komplement prasanama subjek ini boleh disonsangkan menjadi telah sahih bahwa orang itu bersalah. Contoh 2, untuk kami melupakannya amatlah sukar. Boleh disonsangkan menjadi amatlah sukar untuk kami melupakannya. Contoh 3, bahwa dia dijangkiti virus COVID-19 belum lagi disahkan. Boleh disonsangkan menjadi belum lagi disahkan bahwa dia dijangkiti virus COVID-19. Bahagian yang berhuruf condong ialah klausa komplement yang berfungsi sebagai subjek. Contohnya, bahwa orang itu bersalah, untuk kami melupakannya, bahwa dia dijangkiti virus COVID-19, semuanya ialah klausa komplement yang berfungsi sebagai subjek. Manakala, bahagian yang mengikutinya yang berwarna hijau telah sahih, amatlah sukar, belum lagi disahkan, ialah predikat ayat. Ayat komplement prasanama objek. Contoh ayat, dia menafikan bahwa dia membocorkan rahsia itu. Ayat 2, dia menyarankan supaya NGO dilibatkan dalam hal ini. Contoh 3, pengerusi mengusulkan agar agenda mesyuarat itu dipindah. Kesemua ayat ini boleh dipasifkan. Contohnya, dia menafikan bahwa dia membocorkan rahsia itu boleh dipasifkan menjadi bahwa dia membocorkan rahsia itu dinafikannya. Contoh 2, dia menyarankan supaya NGO dilibatkan dalam hal ini. Boleh dipasifkan menjadi supaya NGO dilibatkan dalam hal ini disarankan oleh dia. Contoh 3, pengerusi mengusulkan agar agenda mesyuarat itu dipindah. Boleh dipasifkan menjadi agar agenda mesyuarat itu dipindah diusulkan oleh pengerusi. Kata hubung komplement bahwa dalam ayat komplement prasanama objek boleh dikekalkan atau digugurkan. Contohnya, dia menafikan, dia membocorkan rahsia itu. Atau boleh kekalkan bahwa dia menafikan bahwa dia membocorkan rahsia itu. Tetapi dalam ayat, dia menyarankan supaya NGO dilibatkan dalam hal ini. Kata hubung komplement supaya dan agar mesti dikekalkan dalam ayat tersebut. Seterusnya, ayat komplement prasakerja.
Ayat komplemen prasa kerja ini, klausa bebasnya biasanya menggunakan kata kerja tak transitif. Contohnya, kami berpendapat bahawa hal itu tidak penting. Contoh 2, dia berkata bahawa dia tidak tahu akan hal itu. Ayat 3, saya beranggapan bahawa masalah itu sudah selesai. Perkataan berpendapat, berkata dan beranggapan ialah kata kerja tak transitif dalam klausa bebas. Manakala perkataan yang berhuruf condong, bahagian yang berhuruf condong ini, contohnya, bahawa hal itu tidak penting, bahawa dia tidak tahu akan hal itu, bahawa masalah itu sudah selesai, ialah pelengkap atau klausa komplemen bagi klausa bebas dalam ayat tersebut. Dalam ayat majmuk komplemen prasa kerja, ayat ini tidak boleh disongsangkan atau dipasifkan. Manakala, kata hubung komplemen bahawa dalam ayat ini juga tidak boleh digugurkan. Tidak boleh disongsangkan, tidak boleh dipasifkan, dan kata hubung bahawa tidak boleh digugurkan untuk ayat komplemen prasa kerja. Seterusnya, ayat komplemen dua kata kerja hadir berurutan. Contoh ayat, dia berlari keluar dari rumah itu dengan terburu-buru. Ayat ini terbina daripada dua ayat. Dia berlari, dia keluar dari rumah itu dengan terburu-buru. Prasa nama subjek dia dalam klausa kedua digugurkan dan ayat itu dipancangkan kepada klausa bebas. Ayat komplemen dua kata kerja berurutan ini, iaitu dia berlari keluar dari rumah itu dengan terburu-buru. Kata kerja dalam klausa bebasnya ialah kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Contohnya, berlari, keluar. Ayat ini juga terhasil daripada cantuman dua ayat yang prasa nama subjeknya adalah sama, iaitu dia. Prasa nama subjek dalam ayat yang dipancangkan itu digugurkan dan proses ini dinamakan pengguguran persamaan prasa nama. Ayat komplemen dua kata kerja berurutan ini boleh bertukar menjadi ayat majmuk yang lain jika diberikan kata hubung tertentu. Contohnya, ayat ini boleh bertukar menjadi ayat majmuk gabungan apabila kita tambah kata hubung gabungan lalu dan dan. Contohnya, dia berlari lalu keluar dari rumah itu dengan terburu-buru.
dia berlari dan keluar dari rumah itu dengan terburu-buru. Sekiranya ditambahkan dengan kata hubung gabungan, maka ayat tersebut bukan lagi ayat komplemen dua kata kerja yang berurutan. Seterusnya ialah ayat komplemen prasa adjektif. Contoh ayat, mereka yakin bahawa mereka akan menang. Ayat 2, kami sedar bahawa kami sedang diperhatikan. Contoh 3, saya amat risau bahawa dia akan kembali jahat. Ayat komplemen prasa adjektif juga terbina daripada klausa bebas dan klausa tak bebas. Seperti juga ayat komplemen yang lain, klausa tak bebas akan menjadi pelengkap kepada klausa bebas. Dan klausa bebas biasanya mesti mengandungi kata adjektif atau prasa adjektif yang menjadi unsur predikat, dan klausa komplemen itu mengikuti prasa adjektif itu. Contohnya, perkataan yakin, sedar dan amat risau yang berhuruf kuning ini ialah kata atau prasa adjektif. Manakala bahagian yang berhuruf condong bahawa mereka akan menang, bahawa kami sedang diperhatikan, bahawa dia akan kembali jahat ialah klausa komplemen yang melengkapkan maksud klausa bebas. Mereka yakin, kami sedar, saya amat risau. Kata hubung komplemen bahawa dalam ayat komplemen prasa adjektif tidak boleh digugurkan. Seterusnya ialah ayat komplemen berstruktur ayat penyata campur ayat tanya. Ayat komplemen jenis ini dibentuk dengan cantuman ayat penyata dan ayat tanya. Ayat penyata merupakan ayat induk atau klausa bebas, manakala ayat tanya menjadi pelengkap kepada ayat penyata itu. Contohnya, kami tidak sedar bila cikgu sampai. Semua yang berwarna biru ialah ayat penyata. Kami tidak sedar, dia tidak memaklumkan, saya tidak tahu, mak ingin mengetahui. Manakala tulisan berhuruf condong yang berwarna merah ialah ayat tanya yang menjadi pelengkap kepada ayat penyata tersebut. Contohnya, bila cikgu sampai. Di mana dia sekarang? Siapa yang memberi hadiah itu? Bagaimana kejadian itu berlaku? Baik. Kata tanya seperti bila, siapa, dan bagaimana. Atau prasa sendi nama tanya seperti di mana akan menjadi penghubung antara ayat penyata dengan ayat tanya itu. Dalam hal ini, kata tanya dan prasa sendi nama tanya tersebut
contohnya bila, di mana, siapa, bagaimana, tidak lagi berfungsi sebagai unsur tanya, tetapi berfungsi untuk menunjukkan ketidakpastian tentang sesuatu. Sebelum tirai pengajaran pada sesi ini, saya labuhkan. Kita lihat bersama renungan Bistari ini. Akal itu menteri yang menasihati. Hati itu ialah raja yang menentukan. Harta itu ialah tetamu yang akan berangkat. Kesenangan itu ialah satu masa yang akan ditinggalkan. Sesungguhnya, di dunia ini, tidak ada sesuatu yang akan kekal abadi. Jadi, saya berharap sementara kita masih menghirup udara segar di bumi ini, kita buatlah yang terbaik untuk diri kita dan untuk orang-orang yang kita sayang, serta orang-orang yang berada di sekeliling kita. Dengan ini, berakhirlah kelas pada hari ini. Saya memohon maaf jika terlanjur kata tersilap bicara. Saya tahu saya bukanlah yang sempurna, bukanlah yang terpandai, dan bukan pula profesor serba tahu. Tetapi, sebagai seorang pendidik, saya ada sedikit ilmu pengetahuan untuk dikongsikan bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.